Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Alright. Jadi hari ini selamat datang saya ucapkan kepada anda semua yang join kita punya live pada sesi malam ini. Dan kita ada satu topik yang agak pelik kan. Bagi siapa yang faham, yang pernah dengar, fahamlah apa yang saya masukkan. Tapi bagi mereka yang first time, Coach Razin ni dah gila ke apa kan, bagi topik yang pelik iaitu sampah bagi orang, emas bagi kita. Jangan rasa, buat dulu baru tahu. So itu adalah topik kita pada malam ini. Right, hai, selamat datang yang live dengan saya sekarang ni. Jadi hari ni adalah Jumaat malam, okay, bukan malam Jumaat, okay. Hari ni malam Sabtu. Dan terima kasih lagi sekali sebab join saya punya live pada hari ni. Alright. So, apakah yang dimaksudkan dengan sampah bagi orang, emas bagi kita? Bermaksud adalah jika you buat sesuatu. Terima kasih kerana siapa yang bagi love tu. Komen sikit. Hai. Right. So, sampah bagi orang, emas bagi kita. Alright. Bermaksud adalah ada masa you rasa bila kita tanya sesuatu ataupun apabila kita mendalami sesuatu, kita rasa orang lain rasa macam sampah kerja sia-sia. Tapi bagi kita, itu adalah satu benda yang gila-gila aku nak. Okay, emas bagi kita. Dan saya akan explain dalam satu cerita nanti di belakang. Right. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Taufik Mokhtar. Waalaikumsalam Tuan Zamri Doi. Hai Tuan Lau Kahcun, selamat datang. Right. Okay, jangan lupa bagi like sikit kan, share dan sebagainya. Alright. So, jom kita masuk. Sebelum of course macam biasa sebelum kita masuk, kita buka dulu surah pembukaan dan juga kepada yang bukan beragama Islam, doa ikut masing-masing. Alright. Focus your energy untuk dapatkan satu input untuk sesi malam ni. Alright. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jadi jom kita shout out dulu, right, pada satu usahawan ayam kampung lah. Dia bukan usahawan ayam kampung sebenarnya, tapi saya besarkan slide dulu. Right, this is My Ternak Trading. Alright, siapa yang kawasan Selangor, siapa yang pernah join kursus, diorang ni buat kursus juga saya lupa nak tulis. Diorang pun ada buat kursus makanan, ada masa buat kursus dedak, ada masa buat kursus arnab, ada masa buat pasal EM kering. Biasa kita tahu cara buat EM secara basah kan, secara orang kata berair lah. Di My Ternak dia ada sharing tentang you nak buat EM dengan cara jadi serbuk EM kering lah. Okay, serbuk. So serbuk lagi senang nak dibawa, lagi senang nak lepas airport, lagi senang nak postage lah berbanding menggunakan cecair. Alright. Waalaikumsalam Tuan Lan. Selamat malam. Yang selamat malam nanti tertidur. Selamat petang. Alright. Okay. So My Ternak ni, right, diketuai oleh Dr. Fakar, right, dan juga dibantu oleh 3 orang staff kalau tak silap saya, right. One of them is my coursemate waktu saya di Universiti Malaysia Kelantan, kampus Jeli. Kami sama course lah, sains peternakan, degree sains peternakan dalam bidang peternakan lah as a whole, right. So that's why kita kenal sangat dia punya team macam mana, right. Dan Dr. Fakar pun, saya mula kenal beliau pada tahun 2017, right, dan jumpa juga 2017. Dan setakat ni kalau you nak panggil dia untuk rawatan, kalau you nak panggil dia untuk rawat ladang, tengok apa penyakit yang ada kat leban you, tak kisah lembu, burung unta pun dia pernah. Kalau you ada masalah dengan kuda pun, kalau tak silap saya, dia pun ada rawatan, right. So you boleh masuk, tak ada masalah. So tuan-tuan boleh contact My Ternak Trading ni di talian 079 272 5654, right. Jadi itu adalah shout out kita pada malam inilah. Okay, so jom kita pergi ke point yang benarnya, right, iaitu
sampah bagi orang, emas bagi kita. Saya pernah sebut tuan-tuan berkenaan dengan topik ini di mana kita highlightkan berkenaan dengan satu-satu soalan yang orang kata, mungkin orang ramai kata contoh soalan. Even you dengar pun, sebab you dah tahu. Okay, even you dengar pun, you akan rasa kelakar. Contoh, apa beza AKK dengan AKA? Apakah beza AKK, AKA dengan ayam daging berwarna? Siapa tahu? Siapa tahu beza antara ayam daging berwarna, AKK dengan ayam kampung asli? Siapa yang tahu kat sini? Siapa tahu? Right? Dan soalan itu very simple, very basic, betul? Betul tak? Definition je, aku boleh Google kot dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, lately ni, apa yang saya perasan dalam beberapa group ayam, especially untuk ayam kampung, saya perasan ramai yang salah faham. Okay, salah faham berkenaan dengan term-term. Benda simple betul. Rasa macam bodoh je kalau tak faham. Genetik ayam hutan untuk ayam kampung asli lah. Asli biasa ada macam-macam. Ada ayam hutan, ada dia like jungle fowl lah orang kata. Right? Di bawah situ. Okay. So itu adalah ayam hutan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni nampak Cik Yam. Semalam saya tak nampak komen Cik Yam. Saya pun macam pelik betul. Tuan Mariam Nordin, selamat datang. Okay. So di sini saya nak share satu cerita dululah. Right? Tadi saya dah bagi contoh tu soalan nampak macam bodoh betul. Tapi bagi mereka yang tak tahu. In fact ada yang salah explain pasal 3 jenis tu. So that's why tuan-tuan, sesuatu benda yang orang rasa sampah, you kena ambil dia sebagai emas. Okay? Itulah apa yang saya belajar. Even if you dah masuk kelas dia kali kedua, you kena kosongkan you punya fikiran. Kefahaman yang you bawa dulu, you lupakan kat belakang dulu. You absorb balik. Kadang-kadang penyampaian dia berbeza. Dan you dapat satu point yang baru. Okay. So sebelum tu, saya share dululah satu kisah lah. Untuk bagi you guys nampak. Okay. You guys nampak. Right? Everything is about perspektif. Macam mana kita berada. Macam mana kita faham sesuatu benda itu. Right? So ini adalah satu cerita, mungkin ada yang dah pernah dengar, tapi saya tak pernah cerita mulut saya tak pernah cerita kat orang. Dan kelas pun saya tak pernah cerita. Right? Semalam busy coach tapi dah tengok rakaman. Alhamdulillah, terima kasih Cik Yam. Right? So tengok kita punya live. Alright. Dan juga rakaman balik. Right? So thank you so much lah. Memang padu lah. Okay. So untuk kisah ni tuan-tuan, sebelum satu individu ataupun satu orang yang dipanggil sebagai Hasan Al-Basri, dia bagi pesanan yang terakhir kepada dua anaknya, satu abang satu adik lah, kita ringkaskan lah, tak payahlah nak tahu nama siapa, Ali, Abu ke, tak kisahlah. Okay, tapi yang penting satu adalah abang, satu adalah adik. So beliau berpesan sebelum meninggal dunia. Pesanan pertama adalah, wahai anakku, bila kau berniaga, jangan kutip hutang. Okay? Bila kau berniaga, jangan kutip hutang. Siapa kat sini setuju dengan statement pertama? Cuba tulis. Kalau setuju, tulis ya. Kalau tak setuju, tulis tidak. Dalam bisnes ni, you tak payahlah nak kutip hutang. Betul tak pesanan dia sekarang ni? Cuba cakap. Cuba tulis komen. Dalam bila kita nak berniaga ni, if berhutang, tak payah kutip hutang. Setuju tak? Cuba komen dulu. Alright. Bagi panah, bagi tulis je soalan. Tidak. Okay, Tuan Lau kata tak. No. Tak boleh. Right? Yang lain? Sebab tu saya kata. Okay. Dia tak ada yang betul, tak ada yang salah di sini. Yang ada biasa salah faham je. So nanti saya akan explain di akhir. Di mana siapa yang tulis ya pun betul, tidak pun betul. Nanti saya explain kat belakang. Alright. Okay, yang lain? Komen lah.
Segan korang ni. Alright. So, pesanan kedua pula adalah kena kutip. Lagi-lagi yang curi kan. Lagi-lagi yang pinjam duit kita beribu-ribu tiba-tiba dia senyap. Ada. Saya pun kena. Aduh. Okay. So, pesanan yang kedua pula adalah bila you berniaga tuan-tuan, jangan kena matahari. Jangan kena matahari. Siapa setuju? Berniaga ni, kalau pesanan ni betul. Iaitu bila berniaga, you jangan kena matahari. Siapa rasa setuju dengan statement ni? Right? Okay tak kalau you berniaga, tak kena, pastikan you tak kena satu pancaran matahari pun. Siapa setuju kat sini? Tulis ya dan juga ataupun tidaklah jawapan. Salah satu. Cuba komen tuan-tuan. Dia macam twisted sikit, betul? Okay. So, apa yang berlaku adalah dua anak Hasan Al-Basri ni telah mendapat pesanan yang sama. Dia hang bila saya buka tab baru Okay. Saya tak buka tab baru. Alright. So, pertama adalah bila berniaga jangan kutip hitam. Tolong. Tidak! Kan? Okay. Kedua, bila berniaga, ya betul, mula kerja lepas. Tuan Septon kata tidak. Okay. Cik Yam dah nampak sikit lah. Tak bagi kutip hutang lah. Sebab kita tak bagi hutang. Alah, korang ni. Tuan Lan bagi emoji tu. Bagi gift. Alright. So, tuan-tuan, ada yang dah dapat dah hint-hint dia, cerita dia, apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni adalah abang dan adik dapat pesanan. Satu adalah bila berniaga, jangan kutip hutang. Kedua, bila berniaga, jangan kena matahari. Jadi, wife kepada Hasan Al-Basri, selepas Hasan ni meninggal dunia, dia pergi jumpa kat adik dia. Jumpa kat anak dia yang bongsu. Right? Adik lah. Okay. So, dia pergi tengok bisnes adik tu. Dia tengok, kenapa bisnes kau makin lama makin merudum? Apa yang adik tu cakap, anak bongsu dia cakap adalah, saya follow advice bapak. Iaitu, satu, bila berniaga jangan kutip hutang. Jadi, bila dia bagi hutang kat orang, dia biarkan hutang tu, dia tak kutip. So, apa yang berlaku adalah, bila you bagi hutang, you tak kutip, tak ada duit lah kan. Duit makin kurang dan terus kurang. Kedua adalah, bila berniaga, jangan kena matahari. Apa yang adik tu buat adalah, di mana-mana dia bawa je payung. Okay. Dan, bila you bawa payung tuan-tuan, okay, you tak boleh duduk kat semua tempat. You tak boleh duduk kat semua tempat dan sebagainya. So, bisnes pun tak laku dan mungkin berpindah randah dan sebagainya. That's why adik tu, dia punya bisnes makin lama makin down. Kemudian, wife saya panggil wife je lah senang. Wife Hasan, dia pergi pula kat abang dia. Alright. So, dia tengok, si mak ni tengok bisnes abang dia ni makin lama makin naik. Mencacak naik. So, what happened? Dia tanya benda yang sama. Apa yang kau buat sampai kau boleh berjaya sebegini? Dan abang tu kata, saya follow nasihat bapak. Okay, satu, bila berniaga, jangan kutip hutang. Maka apa yang dia buat adalah, dia tidak mengutip hutang. Sebab apa? Sebab tak bagi hutang pun. So, dalam bisnes, janganlah berhutang tuan-tuan. Jangan bagi orang berhutang dengan you, if possible. Right? So, tu tak payah kutip hutang. Maksudnya, everything transaction cash ataupun online transfer. You dapat duit dulu baru you bagi produk dekat orang. Kemudian kedua, iaitu bila berniaga jangan kena matahari. Jadi, abang tu apa yang dia buat adalah subuh ataupun waktu pagi, pukul 7, pukul 6 dah bangun, dah pergi ke kedai. Dah pergi ke tapak perniagaan dia. Right? Dan dia akan balik rumah selepas matahari dah hilang. Right? Maksudnya waktu malam lah. Lepas pukul 7, bila matahari dah tak nampak, barulah dia balik. Maka dia tak kena matahari. Jadi pesanan Hasan, alright, pesanan Hasan kepada dua anaknya,
pesanan yang sama tapi dua tindakan yang berbeza. Dua perspektif yang berbeza. Satu nampak ke arah orang kata dia faham lain, lagi satu abang dia pula dia faham lain. Tapi abang dia faham dengan cara yang betul lah. Itulah dia macam teka-teki sikit lah kan berkenaan dengan pesanan. Tapi dia bukan teka-teki, dia bergantung kepada kefahaman. Right? That's why sebagai contoh sekarang ni apa yang berlaku adalah kita berniaga. Right, tuan-tuan, ada yang dah masuk, ada yang belum masuk lah industri ternakan ni. Okay, definitely. Ada yang menternak, ada yang jadi ejen je. So, it's okay, tak ada masalah. Cumanya, ramai orang, okay, benda-benda yang akan effect kat kita adalah orang akan bercakap tentang kalau let's say lah you menternak, okay. Bila saya pergi hari tu, pergi veterina bukan saya pergi veterina lah, okay. Ada satu konsep yang dipanggil oleh orang ramai iaitu 3D. Bila kita venture ataupun kita masuk dalam industri ternakan ni, tak kisahlah you ternak ayam ke, lembu ke, kambing ke, konsep 3 ni 3D huruf D, donkey tu. Cara pemahaman adik dan abang. Yes, betul Tuan Taufik. Right? Kori KHR ni nak sebut macam mana tu? Right? So, sesiapa yang masuk ternakan ni, apa yang difahami oleh ramai orang luar yang memang tak join, okay, tak berminat ke arah apa yang kita buat, iaitu dalam ternakan ni, dia akan faham 3 benda. Satu adalah dirty. 2 adalah dangerous. Ketiga adalah saya tak ingat. Dirty, dangerous, saya tak ingat lagi satu. Astaghfirullahalazim. Tapi dirty sebagai contohnya. Okay, ternak ayam, mindset orang, okay, lepas ni kawasan sekeliling aku akan ada lalat, akan ada bau. Okay, sama juga you ternak kambing, habislah lepas ni. Taik merata-rata. Lembu lah especially lagi lah. Siap ragut pokok-pokok orang lain dan sebagainya. So, difficult. Yes, tuan set tu difficult. Dirty, dangerous, difficult. Difficult. So, 3 tanggapan itu adalah tanggapan ataupun sentimen yang biasa dimainkan lah bagi yang kita bidang ternakan dan orang lain berkata tentang 3 perkara tersebut. So, that's why pentingnya untuk kita tackle 3 bahagian ni. 3 perkataan 3D ni. Satu adalah tentang dirty, kebersihan lah especially. That's why dalam kelas kita selalu tekankan kebersihan reban supaya tak ada bau, tak ada lalat. Okay. Kedua adalah difficult. Ternak ni susah ke? Yes, susah. If you tak tahu. Okay. Kebanyakan orang dia dah tak tahu, dia terlanggar dulu baru dia cari lah ilmu-ilmu tu. But it's okay. Kita bagi juga content free everyday. Kita tak ada masalah. Sebab kita tahu live yang kita buat sekarang ni tuan-tuan, dia akan berharga selepas tahun, selepas 2 tahun. Okay. Ramai orang akan anggap benda ni sampah. Okay. Mindset kami adalah apa yang kami fikirkan, kenapa live tak banyak lagi? Kenapa dan sebagainya? Bagi kami, apa yang berlaku sekarang adalah ramai orang tak nampak emas yang kami kongsikan sekarang ni. Ada orang bayar sampai 700, 800 join kelas-kelas advance. Even in fact saya pun sendiri tuan-tuan, untuk marketing sahaja kita join kelas sampai 5,500. Itu tak termasuk yang program kecil-kecil, ada kursus yang 200, ada kursus yang 300, ada kursus RM50. Memang nampak kecil tu kan, tapi 200, 300, 5,500. Okay. Dan ilmu-ilmu yang kita kongsikan ini juga adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kita kata, apa yang kita kongsikan, if you rasa sampah, you takkan nampak dia punya emas. Tapi kalau you mendalami betul-betul, if you dapat tengok perspektif yang cuba kami sampaikan, tuan-tuan, you akan nampak emas dia. Right? 3D, dirty, dangerous, difficult. Alright, thank you Cik Yam. Right? Sebab komen kat situ memudahkan kerja orang. Right? Saya suka macam ni. Right? Saya bagi point,
tuan-tuan tulis di ruangan komen. So orang lain mungkin dia tak tengok video, malas lah nak tengok video sampai 20 minit, dia tengok komen. Dan tuan-tuan dengan itu tuan-tuan dah bantu orang lain juga. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Yam. Amin. Ya, betul. Ilmu manfaat bekalan di sana nanti. Ni okay. Alright. So kemudian difficult. Okay, tu difficult. Dan last kali ada dangerous lah. Right. Dangerous tu saya yakin dan percaya untuk ayam tak sangat lah. Untuk ayam tak sangat lah. Sebab dia haiwan kecil. Cuma bahayanya daripada segi ayam adalah ular. Benda-benda ni kena handle melalui biosecurity. Ular, babi hutan. Babi hutan pasang lah pagar elektrik ke, pasang hybrid punya pagar ke, gabungan simen dan juga zinc ke, kan, dan sebagainya. Helang dan sebagainya. So dangerous adalah lebih kepada pemangsa lah. Kadang-kadang dia nak kejar ayam tapi kita kat situ, dia boleh serang kita juga. Right? Dan untuk lembu, saya pernah sekali dekat pusat sembelihan Senawang. Okay, waktu tu ada kursus lah. 2016. Okay. Terlepas 2 ekor lembu waktu tu. 2 ekor lembu. Salah satu lembu tu adalah lembu betina. Dan dia macam mengandung. Saya tak pasti dia mengandung ke tak. Tapi dia agresif gila. Dan saya hampir disondol. Dia kejar tuan-tuan. 100 meter dia pecut depan saya. Ya Allah, cuak. Sekejap ke. Hampir terkena. Tapi itulah. So bidang peternakan ni tuan-tuan, 3D. Tuan-tuan kena tahu yang diorang anggap apa yang kita buat sekarang ni adalah 3D tersebut. Dan 3D tersebut kita boleh kawal melalui apa yang saya kongsikan tadi lah. Banyak pula kan nanti. Okay. So itu sahaja sebenarnya perkongsian pada malam ini. Nampak macam tak banyak kan. Tapi saya harap apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi satu motivasi, menjadi satu semangat untuk tuan-tuan teruskan apa yang tuan-tuan buat sekarang ni. Especially untuk marketing tuan-tuan. Business ni bukan untuk kita tahan sebulan. Bukan untuk kita tahan 2 bulan. Bukan 3 bulan. Kalau boleh bertahan bertahun-tahun. That's why kami di sini, Khairah di sini, kita cuba sharekan ilmu-ilmu yang ada, yang kita orang dah spend gila-gila tu untuk bantu anda. So harapnya, sebab kami pun tak tahu apa yang nampak emas bagi anda, apa yang nampak sampah bagi anda. Jadi apa yang kita buat adalah kita share mana yang kami rasa berpotensi banyak emas you nampak terus. Right? Macam sekarang ni adalah episod yang ke-17, maka dah 2 minggu lebih saya buat live. Gila tak gila? Right? Jadi untuk anda, jangan lupa guys, kalau tuan-tuan belum ada Facebook lagi, Facebook page untuk bisnes, pastikan buat sekarang. Right? Dalam esok kot saya upkan poster untuk you hantar. Okay, untuk you hantar you punya Facebook page, untuk you hantar you punya details, produk dan sebagainya, untuk kita start promote you guys pula. Okay, sebab sekarang ni apa yang ada dalam shout out usahawan adalah mereka yang kami kenal. Right? Mereka yang dah lama daripada 2017 kita kenal diorang, macam mana diorang buat bisnes diorang. That's why kita nak promote diorang dulu. Right? Beri laluan dulu mereka yang orang kata appreciation lah kepada shout out semua tu. Sebab mereka itu dah bantu kami sebelum ni. So sekarang ni adalah giliran kami untuk bantu anda. Esok kita upkan poster, kita upkan syarat-syarat dia macam mana you nak apply untuk kita promotekan. Right? You jangan risau. Okay? Semua data-data itu juga kita akan kumpulkan, kita akan setiap kali orang khusus, okay, kita akan bagi nombor-nombor tu. Right? Dengan harapan apa yang kami buat ini membantu anda dalam bisnes anda. Right? Jadi stay strong guys dan teruskan perjuangan. If you guys ada masalah, boleh tulis di ruangan group coaching ataupun dalam group Facebook belajar menternak, boleh tanya soalan, tak ada masalah. Kami cuba bantu apa yang kami boleh bantu. Kalau anda ada cadangan untuk kami, macam sekarang ni kita dah contact HQ. Okay, HQ ya saya. Anak saya. Okay. HQ Veterina, kita dah contact, kita akan jumpa dia minggu depan di Putrajaya dan juga kita adalah
a few yang lain yang kita tak reveal buat masa ni. Jadi nantikan projek yang kita akan buat sedikit demi sedikit dan hopefully kita dapat promote anda semua jugalah, especially yang tuan-tuan semua yang stay live, join live saya dengan hampir setiap hari lah. Right. Jadi itu sahaja. Okay, so sebelum saya tutup, tuan-tuan ada soalan, boleh tanya soalan. Anything boleh tanya, tak ada masalah. Nak cerita pasal topik marketing boleh, you nak tanya pasal produk boleh, ayam boleh, lembu, kambing, semua boleh. Saya tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh jawab. Saya jawab mana yang saya boleh lah. Okay. Sebab saya memang terlibat dengan semua. Kecuali burung unta semua tu yang rare sikit, tak lah. Jangan tanya. Macam mana nak pasarkan burung unta? Tak, saya tak tahu. Mana boleh jual burung unta dah. Kan? Okay, kalau tak ada, tulis I, huruf I. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, boleh tulis huruf I. Alright. Okay. So, terima kasih. Saya akan wrap upkan balik apa yang kita kongsikan. Okay, Tuan Lau. Lampu brooder untuk AKK ke AKA? Antara asli ke kacuk? Tuan Lau. Lampu brooder pasang 24 jam selama 3 minggu okey tak? Okay. So, selamat berjaya tim Khaira. Ya, saya pun doakan tim Tuan Zamri. Okay, terima kasih juga perkongsian dalam grup coaching berkenaan dengan bantuan. Alright. AKA. Okay. So, untuk lampu brooder, okay, apa yang berlaku adalah dia depends pada macam mana you buat brooder tu. Okay. Biasanya brooder yang saya lihat adalah biasanya bertingkat lah kan. Bertingkat, kemudian ada satu petak lah. Okay, petak. Dan dalam tu ada makanan dan juga minuman. Okay. Dan dari dalam itu, terpasangnya lampu dan bahagian atas biasanya ditutup lah. Saya. Awak. Jadi live tau. Awak tengok YouTube dulu. Okay? Boleh? Okay. So, apa yang berlaku adalah kalau you nak pasang 24 jam, saya tak recommend lah untuk pasang 24 jam. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kos elektrik. Okay, kos elektrik. So, why not? Bila you buat brooder tu, bahagian atas adalah, saya tak mahu tekan saya, adalah you letak jaring yang gelap lah. Asalkan jaring yang gelap supaya cahaya matahari boleh masuk. Tapi if you nak buka 24 jam, boleh, tak ada masalah. Cumanya sampai 3 minggu tu, dia biasanya by 2 minggu, dia akan mula rasa exhaustion. Okay, ataupun penat lah. Dia rasa macam tak tidur. Right, that's why biasanya waktu pagi, kita akan off kan, bagi natural light yang masuk. Dan kita kena faham fungsi mentol tu untuk apa sebenarnya. Okay, lampu tu fungsi dia sebenarnya untuk haba. Okay, untuk haba dan untuk ayam makan. Okay, dan biasanya gelap kawasan adalah pada waktu malam. So biasa kita akan pasang malam je lah. Pagi kita akan bagi natural light supaya makan. Dan pagi biasanya suhu depends lah kepada tempat tuan. Kalau tempat tu okey, maka suhu dia akan range 32 hingga 36 lah, if possible. Alright, so saya harap takut anak ayam sejuk kalau tutup lampu. Tu penting untuk kita tahu suhu berapa. Tapi macam sekarang ni musim hujan betul? Ada tempat dia macam musim hujan. Okay, so kalau nak buka 24 jam boleh, tak ada masalah. Tapi kalau waktu panas, waktu pagi, kalau boleh you bagi mentol tu rehat. Supaya ayam pun boleh rehat waktu tengah hari. Biasanya tengah hari ayam akan tidur lah. Kan pagi kita bagi makan, dia dah kenyang. Tengah hari biasa ayam akan tidur dan sebagainya. So kalau boleh offkan waktu tengah hari. Okay, kemudian pukul 2, pukul 3 sambung balik on mentol tu. Janganlah bagi dia sepanjang masa. Right? Dan kita kena pastikan suhu tu. First thing first, bila guna lampu ni, suhu check dulu. Jangan buka 24 jam tapi suhu 36 ke atas. Bila 36 ke atas, ayam heat stress pula anak ayam tu. Sebab 2 minggu pertama adalah waktu kritikal untuk pastikan anak ayam tuan tak terbantut. Right? So, saya harap clear lah.
Clear Alright, terima kasih. Sama-sama Tuan Lau. Alright. So yang lain ada soalan? Tak ada ni pun Tuan James, Cik Yam pun tulis tak ada masalah. Okay. Nanti saya kumpulkan soalan dalam WhatsApp ya. Tuan Mariam. Cik Yam. Okay. InsyaAllah. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Cepat atau lambat lah. Okay. Bagi je soalan. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Jumpa anda esok malam 9.30 malam. Dan dalam rancangan Share Ternak. Dan macam biasa lah, kita akan keluarkan topik tu pukul 5, pukul 6 kita baru keluarkan topik lah. Okay. Untuk bulan 10 nanti mungkin kita akan listkan siap-siap berapa ni. Bila kita dah tahu apa yang tuan nak. So kita berkongsi terus. Kita list outkan terus topik yang kita akan kongsikan. Jadi terima kasih semua. Selamat bercuti kepada mereka yang bercuti 2 hari ni, Sabtu Ahad. Saya tak cuti, saya ada kerja. Right. Itu sahaja daripada saya. Coach Razik. Dah. Okay. Ya Okay. Okay tuan-tuan, saya ada masalah teknikal sikit. Terus tidur. Alright, jadi kita tamatkan kat sini. Saya minta maaf tak dapat tunjuk muka dah. Anak saya tekan button off tadi. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa esok guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.